sebelah, niat korban. Bagaimana kita nak niat korban? Yang ke sebelah dia kata, maka wajib berniat yang menjadikan binatang korban itu adalah binatang baginya. Adalah korban baginya. Maka wajib berniat menjadikan binatang korban itu adalah korban baginya. Yakni orang yang berkorban itu pada ketika menyembelih. Maksudnya kalau kita yang korban untuk diri kita, kita jadikan, aku jadikan 1/7 daripada lembu ini, korban sunat di atas diri aku. Kita niat gitu. Kalau kita jadikan itu daripada binatang korban untuk diri kita lah. Tu. Adapun jika ia berwakil kepada seseorang untuk menyembelihnya, hendaklah ia berniat. Pertama, tatkala diberi binatang yang akan dikorban itu kepada wakilnya. Kedua, ia sendiri berniat pada ketika binatang korban itu disembelih. Jadi sini, di sudut sini, ada persoalan. Ada persoalan orang tanyalah, banyak-banyak duk tanya, tiap-tiap tahun duk tanya. Bila nak masuk musim korban ni, adakah harus maksudnya kita korbankan kepada orang yang telah mati? Kita, sebahagian kita ada yang ibu bapa dah tak ada dah. Jadi kita nak tabarruk, nak buat kebajikan untuk mak ayah kita, boleh tak? Satu cara ialah kita niat korban, niat pahala korban tu untuk kedua ibu bapa kita. Dan boleh ataupun tidak, kita ni nak teruskan. Jadikan korban tu untuk mak ayah kita, badal. Ganti untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Boleh ataupun tidak. Maka kita tengok. Kita nakal daripada kitab Mughni Muhtaj. Pada masalah ni. Supaya tak jadi kekeliruan ataupun benda ni boleh kita sampaikan kepada sebahagian yang lain. Dalam kitab Mughni Muhtaj. Nama kitab Mughni Muhtaj ila ma'rifati ma'anil al-fajil minhaj. Li Syekh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i. Dia katanya, wala tadhiyata an mayyitin illam yusi biha. Wala tadhiyata, tidak ada jenis sembelihan, yakni korban, an mayyitin, ganti daripada orang yang telah mati, illam yusi biha, jikalau tidak ada wasiat dengan dia. Maksudnya kalau orang telah mati yang tak ada wasiat, mantap pernah pesan pada kita. Kalau dia pesan pada kita, contohnya kita nama Ahmad, mak kita, ayah kita kata, Ahmad, kalau ayah mati, mak mati kaki, buatlah tiap-tiap tahun. Kalau ada rezeki, buatlah tiap-tiap tahun ke mak, ke ayah ni, korban, biar mak ayah tak ada pun, wasiat. Pesan, lepas pada mati. Tu orang panggil wasiat ni, perkara yang dipesan selepas daripada mati, orang panggil wasiat. Maksud beza antara pusaka dengan wasiat. Kalau mak ayah kita kata, ambillah kereta tu, kereta ayah tu ambillah, kereta mak ambillah. Bila? Lepas ada mak mati, orang panggil wasiat. Tu pesanan. Tak boleh ambil lalu sebab dia kait dengan selepas pada mati. Jadi, kalau tidak ada wasiat, maka dia kata tidak ada jenis tadhiyah, tidak ada jenis korban. Ini berlaku di atas kaul yang muktamad dalam mazhab imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Liqauli ta'ala, kerana firman Allah ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada sesuatu bagi seseorang itu melainkan apa yang diusahakan. Jadi, ni panjang huraian dia. Tu setengah-setengah orang ada guna ayat ni lah, kata buat baca Quran kepada orang mati, tak ada siapa pahala, buat tali pada orang mati, tak ada siapa pahala. Dia baca ayat ni, wa allaysa lil insan illa ma sa'a. Itu pandangan dia. Tapi kita tengok dalam tafsiran maksudnya lain. Bukan maksudnya hak dia buat. Dah dia nak buat tak boleh dah pada waktu dia mati. Adapun kita yang buat untuk dia, tak ada masalah lah. Sebab masuk dalam hadis Nabi SAW, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa bisalasin. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalan tu illa bisalasin, melainkan dengan 3. Apa dia? Sedaqatin jariyah. Tu kita buat masa hidup lagi. Sedaqatin jariyah, sedekah yang berlari. Mana kita buat ketika kita buat sendiri.
Dan boleh saja kita orang hidup buat. Kita wakaf benda ni, kita masuk dalam tabung duit dalam tabung masjid, kita kata aku jadikan ini sedekah jariah untuk ibu aku, untuk mak aku misalnya. Ibu mak samalah, untuk ayah aku contohnya. Tak ada masalah. Jadi kita tak ada masalah. Yang kedua, wa waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang sentiasa berdoa. Itu amalan mak kita tak? Itu amalan ayah kita tak? Amalan anak tu. Tapi sampai tak? Sampai, ini hadis sahih ni, sampai kepada ibu bapa. Tu kita tinggal anak yang soleh, anak yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Apabila kita mati, maka sampai saja pahala tu kepada kita yang telah mati. Tu. Setengah kata, tak payah niat. Anak tu tak payah niat. Anak yang soleh ni, tiap amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh, dengan tak payah niat untuk mak ayah, dia siapa je. Pada mak ayah tengok. Kelebihan anak soleh. Tinggal anak soleh ni lebih. Tu. Anak ramai tapi tak ada soleh seorang. Gila. Taklah nama soleh seorang. Tu. Yang ketiga, wa ilmi yuntafa'u bih, iaitu ilmu yang diambil nafat. Mana ilmu yang dia ajar, ia diambil nafat. Sampai ke dia berada di alam barzah tetap mendapat pahala. Jadi kita balik pada persoalan ni. Dia katanya fa'in ausa biha, maka jika wasiatlah seseorang tu biha dengan tadhiyah ataupun udhiyah, jaza nyesah. Kalau dia wasiat, barulah harus kata boleh buat. Ini kita berlaku di atas kayu muktamad dulu. Fa fi sunani Abi Daud wal Baihaqi wal Hakim anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kana yudahi bi kabshaini an nafsi wa kabshaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sunan Abi Daud dan Al-Baihaqi wal Hakim meriwayatkan anna Ali ibn Abi Talib, bahawasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kana yudahi, adalah Sayyidina Ali ni telah membuat korban bikab syaini, dengan 2 ekor kibas, an nafsi, untuk diri dia, ganti pada diri dia, wakab syaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 2 ekor kibas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ni tiap-tiap tahun dia buat 4 ekor lah, 2 ekor untuk dia, 2 ekor untuk Rasulullah. 2 ekor untuk dia, 2 ekor Rasulullah. Tu. Wa qala, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani, telah suruhlah ia Rasulullah kadaku an udhhiya anu, bahawa aku buat udhiyah, yang aku buat korban ganti daripada Rasulullah. Jadi Rasul pesan buat korban aku. Saya kata gitulah pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pun buat. Maka kata Sayyidina fa'ana, maka aku ni udhahi, berkorbanlah oleh aku, berkorbanlah oleh aku anhu, ganti daripada Rasulullah, abadan, selama-lama, sampai ke akhir hayat Sayyidina Ali tu, sampai ke wafat Sayyidina Ali. Tiap-tiap tahun Sayyidina Ali buat korban untuk diri dia dan untuk korban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu min riwayat Syarikil Al-Qadi wa huwa dhaif. Kemudian dia kata wa qaddamna annahu idza dhahha an ghairi yajibu alik tasadduqu bi jami'iha wa qila tasihu at-tadhiyatu 'anil maiti wa illam yusi biha. Ini ada kaum. Ini cerita kaum lain. Mana muqabil bagi kaum yang asah ataupun muqabil bagi kaum yang muhtamad. Maksudnya wa qaddamna, dan telah terdahululah berkata kami annahu, bahawa iza dhaha, apabila membuat korbanlah seseorang an ghairi, ganti daripada orang lain. Kalau kita buat korban tu ganti daripada orang lain, contohnya kita kata kita korban, sama ada ganti daripada orang lain tu orang lain masih hidup ataupun ia telah mati. Kita buat korban tu orang lain. Macam kita mak buat untuk ayah, untuk anak kita, ataupun anak buat untuk mak kita yang masih hidup. Duduk di kampung tu, kita rasa nak korban untuk
mak kita. Untuk mak kita ataupun untuk ayah kita lah. Hak tu yajibu alai tasadduqu bi jam'iha. Wajiblah di atasnya oleh bersedekah sekalian. Sekian daripada daging korban tu wajib sedekah. Tak boleh makan ni. Kalau kita buat untuk orang lain tak boleh makan. Kita dan seluruh daripada mereka yang duduk di bawah tanggungjawab kita semua tak boleh makan. Kalau kita suami, isteri kita tak makan. Kita tak makan, isteri kita. Kalau kita ayah, semua duduk di bawah tanggungan kita semua tak boleh makan dari korban tu. Wajib kena tasadduq, wajib kena sedekah sekalian. Ni kita buat korban orang lain, daging kita ambil. Tak boleh lah, haram. Haram kita ambil untuk diri kita. Kalau nak buat korban untuk orang, sedekah semua. Betul dah kena buat kebajikan comel dah, tapi daging tu tak boleh ambil walaupun sedikit. Sebab dia tak boleh. Dan wakilah, ni hak tepat kita nak tahunya, boleh ke tak kita nak buat kepada orang mati daripada kalangan kita. Wakilah ay waqala ba'nu, dikatakan yang dikata setengah daripada ulama-ulama fuqaha, dia kata tasihut tadhiyatu, sahlah oleh buat korban anil mayyiti, daripada ganti daripada mayat, daripada orang telah mati, wa illam yusi biha, dan jikalau tidak berwasiatlah ia dengan dia sekalipun. Tu. Jadi ni ada pendapat dalam mazhab kita sini ni yang mengatakan sah dibuat korban bagi orang yang telah mati. Walaupun dia tu tak wasiat sekalipun, tapi muqabil lah. Muqabil mana? Dhaif lah. Dhaif pun nak beramal pun tak ada masalah. Boleh nak beramal. Contohnya mak ayah kita dah mati, aku jadikan 1/7 daripada lembu ni korban bagi ibu aku, bagi ayah aku, bagi anak aku, bagi suami aku, bagi isteri aku. Pakai tu untuk arwah saya dah. Bukan kita niat pahala dah, niat korban lah. Tetapi kena ingat, di sudut daging tu tak boleh kita makan. Tu jangan kita ambil pula. Kita buat untuk suami kita, untuk anak kita yang telah mati, untuk mak ayah kita telah mati, untuk datuk kita, toki kita, tok kita mati. Boleh saja, tetapi daging korban tu tak boleh kita makan. Dan tak boleh beri kepada orang kaya, semata-mata diberikan kepada orang fakir dan miskin saja. Tasarruf kepada fakir miskin saja. Kena ingat bab ni. Kalau kita nak hadiah, langsung daging kita korban tu langsung kepada orang yang telah mati. Tu. Sebab apa ni kata mana sah dibuat korban kepada orang yang telah mati walaupun dia tak ada wasiat? Li'anna, kerana bahawasanya tadhiyah ni, iaitu korban, darbum minas sadaqati, ialah satu bagai daripada sedekah kan. Tu. Wahya, dan ia as-sadaqah ni tasihu anil mayyiti wa tanfa'u, dan sahlah ia sedekah daripada orang mati dan dapat manfaatlah ia dapat manfaatlah sedekah tu akan datangkan orang mati. Mana sedekah tak salah. Macam ke sedekah juga. Kita tak dalam peti masjid surah ni seria niat sedekah untuk mak ayah kita mati, sah dah? Sah. Maka begitulah pada masalah korban. Dikiyah gitu. Tu. Wa taqaddama fil wasaya, dan terdahululah pada masalah wasiat, anna Muhammad bin Ishaq as-Sarraj an-Naisaburi ahada asyakh al-Bukhari. Ini kisah. Dia kata bahawa Muhammad bin Ishaq as-Sarraj an-Naisaburi, orang Naisaburi, ahada asyakh al-Bukhari, salah seorang daripada tok guru Imam Bukhari. Salah seorang daripada guru Imam Bukhari ni, dia khatama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah khatam yakni akan Quran, ganti dia hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara min asyarati alafi khatmatan, sebanyak 10,000 kali khatam Quran. Dia baca Quran untuk Rasulullah. Pada dia zaman mana? Zaman Imam Bukhari. Dia khatam Quran sebanyak 10,000 kali, dia hadiah untuk Rasulullah. Ini kita boleh ambil lah sebagai salah satu daripada tempat ambilan untuk kalau kita nak buat kepada Rasulullah, boleh tak? Walaupun Rasulullah tak wasiat pada kita, boleh. Tengok sebagaimana, tengok Tok Guru Imam Bukhari ni yang buat baca Quran sebanyak 10,000 kali. Kita sekali pun dah haji buat. Sekali khatam Quran untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah haji buat.
Tak raja buat kita ni. Tu. Sedih dah kita. Sedih ya. Tu. Kena buat sekali. Kena buat. Mana atas kita sebelum daripada kita mati sekali khatam khusus untuk Rasulullah. Baca 2-3. Baca satu juzuk, aku hadiah untuk Rasulullah. Juzuk yang kedua untuk Rasulullah. Sampai 30 juzuk. Sebelum mati, buat sekali. Tengok. 10,000 kali. Dan wadaha. Dan telah buat korbanlah ia Muhammad bin Isa As-Sarraj ni anu ganti daripada Rasulullah bimisli zalika seumpama demikian itu juga. Yang ni dia pun nak korban untuk Rasulullah, ganti untuk Rasulullah ni sebanyak 10,000 ekor. Dia korban banyak 10,000 ekor ni hadiah untuk Rasulullah. Aku jadikan korban ni untuk Rasulullah. Aku jadikan korban ni untuk Rasulullah. Aku jadi 10,000. Tu. Jadi orang tanya persoalan, kalaulah kita nak buat untuk Rasulullah boleh? Harus. Dibolehkan. Dan lagu mana? Kita niat. Ketika kita korban, kita niat. Masa kita akad jual beli tu, kita lah akad jual beli. Akad jual beli, biasalah. Beli 1/7 daripada korban ni. Kemudian, lepas tu kita niat. Aku jadikan korban 1/7 daripada seekor lembu ataupun aku jadikan seekor kambing ni untuk Rasulullah, korban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daging tu wajib kita kena sedekah semuanya. Tak boleh kita nak ambil walaupun 1 juzuk. Tu sudut pandangan bahawa ada kaul dalam mazhab kita sendiri yang mengharuskan untuk kita buat kepada orang yang mati daripada kalangan kita. Walaupun mereka itu tak berwasiat, tetapi kena ingat dalam korban tu wajib semuanya disedekahkan. Tetapi di atas kaul yang mu'tamad dalam mazhab kita, dia kata tak sah, tapi kita beri di atas niat, di atas pahala. Kita buat korban kita, inilah aku jadikan seekor 1/7 ataupun aku jadikan seekor kambing ni korban sunat di atas diri aku. Pada sesar tu aku jadikan pahala korbanku ini untuk orang ni tu tak kira lah. Barulah berlaku di atas kaul yang mu'tamad, barulah sah. Tetapi muqabil kaul yang mu'tamad kata sah juga kita beri kepada ataupun kita niat khusus bagi mereka yang telah mati walaupun dengan tidak ada wasiat. Cuma nak beringatkan sekali lagi, daging tu wajib kena sedekah sekaliannya, tak boleh kita ambil, tak boleh kita makan walaupun 1 luqmah, walaupun 1 suapan, tak boleh haram di atas kita makan. Tu habis.